Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan The Fivers ingin mempersembahkan kajian pembuatan keputusan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan The Fivers. Bahagian yang pertama ialah pengenalan. Kajian pembuatan keputusan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ini penting bagi mengetahui dan menganalisis aktiviti pembuatan keputusan yang berlangsung dalam sesebuah entiti organisasi. Kajian ini dapat menjelaskan secara lengkap berkenaan semua aktiviti pembuatan keputusan yang dilaksanakan bagi tujuan analitikal dan pendidikan. Objektif kajian yang ingin dicapai ialah untuk mengenal pasti jenis keputusan yang terlibat dalam organisasi kajian, untuk mengenal pasti model membuat keputusan yang diamalkan oleh organisasi kajian, untuk menganalisis kajian pembuatan keputusan yang diamalkan oleh organisasi. Yang seterusnya ialah definisi membuat keputusan. Berdasarkan MASI 1987, merujuk kepada pembuat keputusan sebagai suatu tindakan yang diambil secara adil dari berbagai alternatif bagi tujuan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut kepada Kuntz and Daniel 1978, membuat keputusan ialah aktiviti pemilihan dari berbagai alternatif dan perkara ini merupakan nadi dalam perancangan. Definisi keputusan diprogramkan dan keputusan tidak diprogramkan pula. Definisi keputusan diprogramkan ialah keputusan yang sudah diketahui atau telah berlaku berkerap kali sehingga perkara tersebut telah menjadi rutin. Manakala untuk definisi keputusan tidak diprogramkan pula, keputusan yang mesti dilakukan apabila berlaku konflik atau dilema yang muncul secara tidak jangka. Bahagian seterusnya ialah definisi model membuat keputusan. Model membuat keputusan terbahagi pada tiga. Yang pertama ialah definisi bagi model klasik, KEL, iaitu menerangkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh pembuat keputusan, oleh itu panduan diperlukan untuk mencapai keputusan tersebut. Kedua ialah definisi bagi model pentadbiran, iaitu mempunyai dua konsep, iaitu kerasionalian, terikat dan satisficing. Yang ketiga ialah definisi model politikal, iaitu mirip kepada suasana sebenar yang dihadapi oleh pembuat keputusan, berguna untuk membuat keputusan yang tidak diprogramkan. Seterusnya ialah gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan terbagi kepada 5. Pertama ialah definisi decisive atau tegas. Ia merupakan pantas bertindak, berorientasikan tindakan, cekal dalam tugasan, menepati masa, suka mengawal, pentingkan kuantiti. Yang kedua ialah definisi hierarkik atau hierarki, iaitu individu tersebut mempunyai perlahan membuat tindakan, teliti, logical, pentingkan kesempurnaan, suka mengawal, pentingkan kualiti. Seterusnya ialah definisi integratif atau integratif, yang bermaksud individu tersebut pantas bertindak, boleh beradaptasi dengan keadaan semasa, tindakan berbentuk terbuka, open action oriented, mudah didekati atau boleh bergaul dengan orang lain, dan suka menggunakan intuisi ataupun gerak hati. Seterusnya ialah definisi fleksibel atau fleksibel. Individu tersebut mempunyai ciri-ciri perlahan membuat tindakan, dapat adaptasi dengan keadaan semasa, bersifat terbuka, suka menganalisa keadaan, suka meneroka dan membuat keputusan dengan secara kreatif. Yang terakhir ialah definisi sistematik atau sistematik. Individu tersebut mempunyai firasat yang sangat analytical, melihat sesuatu secara menyeluruh, big picture, peka kepada kaitan antara satu sama lain, dapat menjalankan penyelesaian yang asli ataupun kreatif, dapat menangani kerumitan dengan baik, suka kesempurnaan dan bersifat menuntut. Latar belakang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah ditubuhkan pada 20 Mei 1983 oleh Kerajaan Malaysia. UIAM merupakan manifestasi salah satu aspirasi utama ulama Islam di Malaysia untuk memiliki Universiti Islam di Malaysia untuk memimpin ummah Islam dalam semua cabang ilmu. Pada 12 Januari 1982, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, telah mendedahkan rancangan penubuhan UIAM selepas berbincang dengan Menteri Pendidikan, Pegawai Kanan Kerajaan dan Ahli Akademik Kanan Universiti tempatan. UIAM diasaskan di bawah Akta Syarikat 1965 yang membolehkannya menggunakan bahasa Inggeris dan Arab sebagai bahasa pengantar. Slogan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ialah Taman Ilmu dan Budi telah menyepadukan nilai-nilai Islam dan pandangan dunia ke dalam kurikulum kemanusiaan, saintifik dan teknikal dan dicerminkan dalam falsafah pendidikan dan logo UIAM. Kampus utama UIAM terletak di Gombak dan UIAM juga mempunyai beberapa kampus lain yang terletak di Kuantan, Kuala Lumpur, Gambang dan Paguh.
UIAM mempunyai 14 kuliah, 3 institut dan 2 pusat. Sehingga kini, UIAM mempunyai 91,267 alumni dan populasi pelajar UIAM adalah sebanyak 26,000 yang mana 20,000 datang daripada pra-siswaza dan 6,000 adalah daripada kalangan pasca siswaza yang datang daripada 117 buah negara. Visi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ialah diilhamkan oleh pandangan dunia tauhid dan falsafah Islam tentang kesatuan ilmu serta konsep pendidikan holistiknya. Universiti berhasrat untuk menjadi pusat kecemerlangan antarabangsa terkemuka dalam pendidikan, penyelidikan dan inovasi yang berusaha memulihkan peranan dinamik dan progresif ummah dalam semua cabang ilmu. Dengan itu menyumbang kepada peningkatan kualiti kehidupan dan tamadun manusia. Manakala misi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pula ialah pertama, untuk melaksanakan tugas yang istimewa dan amat diperlukan untuk memperbaharui mentaliti Muslim masa kini. Kedua, melahirkan intelek, profesional dan cendekiawan yang lebih berkualiti dengan mengintegrasikan sifat-sifat iman, ilmu dan akhlak yang baik. Ketiga, untuk memupuk pengislaman etika kaki tangan akademik dan pentadbiran Muslim UIAM dan aspek tertentu pengetahuan manusia. Keempat, untuk memupuk kualiti kecemerlangan holistik yang disemai dengan nilai moral spiritual Islam. Kelima, untuk memberi contoh dan komuniti antarabangsa yang terdiri daripada intelektual, cendekiawan, profesional, pegawai dan pekerja yang berdedikasi yang bermotivasi. Keenam, untuk meningkatkan pemahaman antara budaya dan memupuk dialog peradaban di Malaysia serta merentasi masyarakat dan negara. Ketujuh, untuk membangunkan persekitaran yang menyemai komitmen untuk pembelajaran sepanjang hayat dan rasa tanggungjawab sosial yang mendalam di kalangan kaki tangan dan pelajar. Falsafah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia adalah berdasarkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq, surah ke-96 daripada Al-Quran, iaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kelima ayat ini menekankan bahawa ilmu harus diperoleh, dihayati dan disebarkan dengan nama Allah SWT dan ilmu ini harus diperoleh melalui kalam, akal dan wahyu ilahi. Jenis keputusan diprogramkan atau tidak diprogramkan. Pada bahagian ini, pengkaji ingin menyatakan dan menganalisis beberapa jenis keputusan yang dilaksanakan oleh pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terdapat 2 jenis keputusan, iaitu keputusan diprogramkan dan keputusan yang tidak diprogramkan. Analisis yang seterusnya adalah mengadakan mesyuarat untuk membincangkan prestasi peperiksaan. Perkara tersebut merupakan satu keputusan yang diprogramkan kerana setiap kali peperiksaan semester tamat, para pensyarah Universiti Islam Antarabangsa perlu membentangkan secara purata tentang prestasi pelajar kepada pihak pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Permasalahan yang berbangkit juga mungkin adalah sama dan kemungkinan begitu juga dengan cara penyelesaiannya. Di samping itu, vendor yang menyewa di tapak Universiti Islam Antarabangsa telah membuat aduan tentang masalah logistik bahan memasak. Perkara ini merupakan satu keputusan yang tidak diprogramkan di mana logistik untuk vendor seringkali tiada masalah. Namun, jika berlaku masalah logistik ini, satu keputusan yang drastik perlu diambil kira untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tiada pihak mahu daripada pihak UIA ataupun daripada pihak luar yang akan menanggung kerugian atas sebab permasalahan yang jarang-jarang berlaku ini. Yang terakhir sekali adalah kebakaran alatan elektrik di kampus pelajar. Perkara ini merupakan satu keputusan yang tidak diprogramkan kerana kemungkinan berlakunya kebakaran akibat alatan elektronik yang rosak amat kecil ataupun berkemungkinan besar tidak pernah berlaku langsung di Universiti Islam Antarabangsa sebelum ini. Seperti kes kebakaran yang terjadi di kampus ini ialah kerana langkah penjagaan keselamatan sering kali dititik beratkan oleh setiap pihak di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Namun, pihak pengurusan perlu menyelesaikan masalah ini dalam jangka masa yang pendek dan perkara ini bukanlah sesuatu yang rutin. Beberapa perkara dan keputusan harus diambil dalam masa yang singkat untuk menyelesaikan permasalahan ini kerana UIA ialah sebuah tempat yang lebih selamat untuk para pelajar bagi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya adalah model pembuatan keputusan. Model pembuatan keputusan terbahagi kepada 3, iaitu model politikal, model pentadbiran dan juga model klasikal.
Contoh keputusan model politikal di IIUM adalah keputusan yang diambil oleh ahli panel temuduga yang perlu memilih calon pensyarah baharu yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Di sini wujud kekaburan dan ketidakpastian dan juga percanggahan pendapat serta memerlukan rundingan bagi pembuatan keputusan itu. Seterusnya adalah contoh model pentadbiran di mana keputusan pihak IIUM untuk mengemaskini tawaran menyambung pengajian separuh masa di semua peringkat pengajian iaitu diploma, ijazah, sarjana muda, sarjana dan juga PhD dengan mempelbagaikan lagi khusus bagi program tersebut. Situasi ini diklasifikasikan di bawah model pentadbiran kerana wujud sedikit kekaburan, namun maklumat yang diperoleh itu boleh digunakan untuk membuat keputusan dan keputusan yang diambil akan menghasilkan satu kepuasan. Seterusnya adalah model klasikal. Contoh keputusan model klasikal adalah keputusan pihak pengurusan dan pentadbiran semasa pandemik COVID-19 dari aspek perkuliahan, penempatan pelajar dan juga kaki tangan IIUM. Contoh keputusan ini diklasifikasikan sebagai model klasikal kerana ia bersifat jelas dan tidak wujud percanggahan dan dipersetujui oleh semua. Hal ini kerana keputusan yang diambil oleh pihak pengurusan dan pentadbiran semasa COVID-19 adalah berdasarkan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia, terutama arahan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Pengambilan keputusan dalam sesuatu organisasi penting untuk menjamin kelangsungan organisasi tersebut. Kita semua terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan ini, terutamanya dalam urusan peribadi, keluarga maupun dengan rakan sekerja. Oleh itu, terdapat berbagai kelakuan dan gaya pembuatan keputusan yang berlaku setiap hari di UIA. Antara gaya pembuatan yang berlaku di UIA adalah tegas, iaitu decisive. Sebagai contoh, terdapat kaki tangan di organisasi tersebut mempunyai kelakuan yang agak cepat dalam melakukan keputusan tanpa perlu berfikir panjang dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan kerana lebih mementingkan kuantiti. Hasil yang dilakukan sangat menepati masa. Hal ini adalah gaya pembuatan keputusan tegas kerana kaki tangan tersebut pantas dalam membuat keputusan dan berorientasikan tindakannya. Bukan itu sahaja, kaki tangan tersebut juga sangat cekal dalam melakukan semua tugasannya. Oleh itu, segala hasil yang dilakukan akan menepati masa. Contoh gaya pembuatan keputusan seterusnya adalah pihak atasan di UIA yang terlalu teliti dalam membuat keputusan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Beliau berfikir secara logikal dalam membuat sesuatu keputusan. Hal ini kerana tidak mahu mendatangkan keburukan atau kesusahan di kemudian hari. Sifat gaya pembuatan keputusannya adalah hierarki kerana agak perlahan dalam membuat sesuatu keputusan. Beliau amat teliti dan mementingkan kesempurnaan dalam setiap perkara. Oleh itu, beliau mengambil masa yang agak panjang dalam membuat sesuatu keputusan. Bagi mereka, biar lambat asalkan hasilnya dapat memuaskan hati dan berkualiti. Antara lainnya, terdapat juga kaki tangan di UIA bersifat gaya pembuatan keputusan integratif. Contoh yang berlaku di organisasi tersebut adalah kaki tangan tersebut sangat kreatif dalam membuat keputusan. Beliau senang menerima teguran orang dan boleh adaptasi dengan segala keadaan semasa. Bukan itu sahaja, malah beliau juga suka mencuba sesuatu perkara yang baharu dan menganalisis sesuatu sebelum keputusan dibuat serta mengambil sedikit masa untuk membuat keputusan. Oleh itu, terbukti bahawa beliau tergolong dalam sifat integratif kerana beliau bersifat terbuka apabila ditegur. Selain itu, bukan hanya perlahan dalam membuat sesuatu keputusan tetapi juga beliau berfikir secara kreatif untuk cari idea baharu yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai pelbagai jawapan. Tambahan lagi, terdapat juga seorang kaki tangan lelaki di organisasi tersebut yang mempunyai sifat gaya pembuatan keputusan fleksibel. Contohnya adalah beliau sering bertindak dengan cepat untuk membuat apa sahaja perkara. Bukan itu sahaja, kaki tangan tersebut juga boleh menerima sesuatu arahan walaupun dengan
hanya notis ringkas serta melakukan sesuatu dengan mengikut gerak hati sendiri. Hal ini merupakan gaya pembuatan keputusan fleksibel kerana kaki tangan tersebut pantas bertindak dalam membuat sesuatu keputusan. Ini membuktikan beliau dapat mengadaptasi dengan keadaan semasa dan tindakannya berbentuk terbuka. Orang ini sangat mudah didekati ramai dan senang bergaul dengan orang lain. Contoh gaya pembuatan keputusan yang terakhir yang terdapat pada kaki tangan UIA adalah sifat sistemik. Terdapat kaki tangan perempuan di bahagian keuangan yang suka melihat gambaran yang lebih besar bagi setiap permasalahan sebelum membuat sesuatu keputusan. Kemudian akan mencari jalan penyelesaian bagi menangani kerumitan tersebut dengan baik. Beliau sering menjanakan sebuah penyelesaian yang asli dengan kreatif. Oleh itu, terbukti beliau mempunyai gaya pembuatan keputusan yang sistemik. Sebagai kesimpulan, kajian ini memberi perspektif bahawa untuk menyelesaikan sesuatu masalah, ianya tidak bergantung kepada satu sahaja kaedah membuat keputusan, tetapi ia terdiri daripada pelbagai kaedah membuat keputusan. Secara amnya, pembuatan keputusan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia adalah terdiri dari pelbagai kaedah untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Berikut merupakan rujukan dan lampiran yang digunakan dalam kajian tersebut. Sekian, terima kasih.